أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan belajar beberapa amalan yang disebutkan sebagai amalun yasir wa ajrun kabir. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, tapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita kena ingat, di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah gandakan setiap amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan lagi beberapa ayat daripada Al-Quran, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama menyebutkan betapa rugi sekali sekiranya kita tidak mengetahui amalan-amalan yang mudah, yang ringan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita ganjaran yang sangat besar. Jadi para ulama mengatakan rugi sekali
Jadi nak mengatasi kerugian itu tersebut, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak mengatasi ataupun nak mengelakkan daripada kerugian itu berlaku, maka amat penting untuk kita luangkan masa kita belajar. Jadi bila mana kita belajar, insya-Allah kita dapat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan nak kata semua amalan tu mudah. Ada saja amalan yang dia berat sikit, dia sukar sikit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita cukup besar. Jadi insya-Allah pada malam ni kita teruskan lagi dengan amalan-amalan yang kita bila dengar tu lah, kalau saya tahu dah lama saya buat, ya, bukan susah sangat pun, saya pun menghafalnya, tinggal lagi saya nak melafazkannya saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang pertama sekali yang kita nak sebut tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah beristighfar. Beristighfar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulakan dahulu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh ikut saya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara cara istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sirah ataupun bentuk istighfar yang lebih mudah, astaghfirullah, 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 ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar demikian. Bahkan nak tunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mementingkan istighfar, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis saja baginda beristighfar dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain dalam satu majlis, bukan pagi sikit, petang sikit, tapi sekali jalan sebanyak 100 kali. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau kita sebut astaghfirullah, 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 kira-kira satu lafaz istighfar astaghfirullah 1 saat 2 saat saja. Jadi untuk dapatkan 70 kali istighfar, nak dapatkan 100 kali istighfar, sebenarnya tak banyak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kira-kira 2 minit saja, 3 minit saja, masya-Allah. Tetapi kita akan dengar insya-Allah apakah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah janji daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kelebihan istighfar. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita datangkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh, dalam surah Nuh, ada seorang Nabi namanya Nabi Nuh alaihi salam. Dan di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Nuh, di dalam juzuk yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang pentingnya istighfar, kelebihannya istighfar. Sama ada kita tidak berdosa pada Allah, kita tak buat maksiat hari ini contohnya, tapi kita kena tahulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selagi mana nama kita manusia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak-anak Adam itu salah. Memang ada dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, dah tahu kita salah, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah banyak istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan surah Nuh itu ada seorang yang alim namanya Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang. Ramai orang yang mengadu masalah mereka kepada Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Ada yang datang kepada dia mengadu tentang kemarau, hujan tak turun-turun, mengakibatkan kerugian bagi mereka yang ada ladang, ya. Mereka mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Al-Hasanul Basri? Dia kata, kamu banyakkan istighfar. Kamu banyakkan istighfar, ya.
Kalau tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau orang yang biasa nampak tak ada kaitan dengan antara istighfar dengan kemarau, tak ada. Tapi ada kaitannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tu pun pergi. Datang seorang lain pula mengadu tentang kemiskinan dia, ceritakan tentang kefakiran dia, kesusahan dia. Lalu Al-Imam Al-Hasanul Basri berkata, kamu banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Lalu orang tu pun pergi. Kemudian datang lagi seorang hamba Allah mengadu kepada dia, wahai Imam Al-Hasanul Basri, kami dah berkahwin tapi belum lagi dikurniakan zuriat, belum lagi dapat zuriat. Maka kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, kamu banyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masalah yang berbeza-beza tapi solusi yang sama, itu banyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berada di sisi Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala pun bertanya, wahai Imam, kenapa datang orang kepada kamu mengadu masalah yang berbeza-beza? Masalah yang berbeza-beza, tetapi yang kamu nasihatkan kepada mereka adalah nasihat yang sama. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri orang alim, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalu dia berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman? Firman-Nya di dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku telah berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun daripada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar, dengan banyakkan istighfar, Allah akan turunkan hujan. Allah akan turunkan hujan buat kamu. Wa yumdidukum bi amwal wa yumdidukum madda, ya. Dan Allah akan perbanyakkan amwal, harta kamu dengan istighfar. Bi amwali wa banina, dan Allah akan perbanyakkan anak pinak kamu juga dengan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kamu ada kebun-kebun, ada ladang-ladang, bahkan ada juga sungai-sungai yang mengalir di sekelilingnya. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebutkan oleh para ulama, dengan istighfar Allah akan turunkan hujan. Boleh jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di musim-musim macam ni kita kata janganlah hujan kan. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita ingat yang awal-awal tahun, dikala hari ni ada air, esok tak ada air, hari ni ada air, 2-3 hari tak ada. Waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila lah air nak ada, bila air nak ada. Waktu tu kadang-kadang kita dengar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah keluar. Ini kata-kata yang common, kata-kata yang biasa dengar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bukan satu tempat tapi banyak tempat pula. Dia kata kalau tak ada elektrik boleh tahan lagi, tapi kalau tak ada air tak boleh tahan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, waktu lori air datang berebut-rebut. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang waktu macam itulah Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Sejauh mana kita tahu bahawa ada solusinya daripada Al-Quran. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ni di negara yang hujan ni kerap. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara Arab, contohnya kalau kita pergi ke Arab Saudi, kita pergi ke Madinah, ke Mekah, hujan ni bukan selalu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Setahun tu boleh kira sama ada 3-4 kali saja hujan. Sepanjang tahun tu 3-4 kali sahaja yang hujannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu bila sampailah dah musim kemarau, musim yang kemarau, ketika panas sangat, kemudian tak hujan-hujan, maka mereka akan lakukan istisqa. Mereka akan solat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan turun. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pernah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu orang pun mengadu kepada dia, wahai Sayyidina Umar, hujan tak turun-turun, sekarang ni musim kemarau, kamu buatlah istisqa,
kamu mintalah supaya diturunkan hujan. Lalu apa yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia naik di atas mimbar, dia memberi khutbah kepada orang yang mendengar dengan memperbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Selesai daripada tu orang tanya, wahai Sayyidina Umar, kami nak kamu istisqa, minta supaya Allah turunkan hujan. Lalu Sayyidina Umar menyebutkan bahawa dengan istighfar, melalui istighfar, Allah akan turunkan hujan buat kamu. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi lah ya, mungkin sebab negara kita alhamdulillah selalu hujan, kita mungkin ada di antara kita yang tak rasa pentingnya hujan. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang mereka yang ada ladang, ya, yang memang mengharapkan hujanlah yang dengan izin Allah menjadi asbab untuk suburnya tanam-tanaman mereka. Bila tak turun hujan ni, masalah bagi mereka, masalah bagi pokok-pokok mereka, masalah bagi jualan mereka, masalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, yang berkebun, yang ada ladang, tu masalah besar. Masalah dia bukan sekadar masalah tak turun hujan, tetapi dia melibatkan masalah pendapatan dia nanti. Oh, masalah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan seseorang itu daripada musibah, daripada kesusahan apabila dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, man lazima, lazima ni rajin, selalu, kerap, banyak istighfar. Barang siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan setiap kesusahan dia, setiap kesempitan dia, ada jalan keluar. Oh, Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Daripada setiap kesempitan dia, kesukaran dia, akan ada jalan keluar, akan ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada dia yang dia tak sangka-sangka. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rezeki yang dia tak sangka-sangka. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, syarat dia apa? Ada 3 perkara tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kita akan dapat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan daripada kesusahan. Dan kita kena tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rumrah sebagai manusia ni, sebagaimana kita ni hidup dekat dunia ni, sebagai manusia kita ni tak terlepas daripada ujian, ya. Dan kalau cuma alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, kalau kita ingat daripada kita kecil ada saja masalah kita, masalah masa kecil, tu masalah masa kecil dah selesai. Bila dah selesai masalah masa kita kecil, kita masalah masa remaja pula, ada masalah lain pula, ya. Dan remaja pun dah berlalu, masalah pun dah selesai. Kita pula masalah nak bekerja pula, masalah nak bekerja pun dah selesai. Satu persatu Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Cuma kita dah lupa dulu. Kita dah lupa dulu. Mungkin masa kecil-kecil dulu ramai orang suka bully kita kan. Tapi sekarang ada orang nak bully lagi ke? Tak ada. Masya-Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala lenyapkan, Allah hilangkan satu musibah, satu masalah satu persatu. Jadi kalau kita nak Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah itu daripada kita, banyakkan istighfar. Yang kedua, tak lari daripada kesempitan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tak terlepas kita daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, yang kita tercari-cari jalan keluarnya, yang kita tercari-cari macam mana nak menyelesaikannya. Istighfar, banyakkan istighfar. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai manusia juga kita sentiasa berharap rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita berharap Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita, maka kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang disebutkan oleh seorang alim, ya. Kisah dia bagaimana?
Kisah dia adalah seorang isteri yang kematian suaminya. Lalu dia berjumpa dengan seorang alim, lalu dia ceritakan kesusahan yang dihadapi, ya, bahawa suaminya tak meninggalkan apa-apa melainkan yang asas-asas saja, ada rumah, ada tempat tinggal. Kemudian ada satu bidang tanah yang tak ada siapa-siapa nak pun, ya, yang tidak ada nilainya. Jadi dia hidup dalam kesusahan. Lalu dia mengadu kepada orang alim ini. Orang alim ini, ya, dia mengatakan perkara yang sama. Dia nasihatkan perkara yang sama. Kamu banyakkan istighfar. Ya. Lalu wanita ni kata, apa yang ada dengan istighfar? Ya. Apa yang istighfar boleh selesaikan masalah saya? Kata orang alim ini, kamu istighfar saja pada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyakkan istighfar. Ya, banyak-banyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala wanita itu, ya, meneruskan kehidupan dengan cukup-cukup sederhana, ya, dalam cukup-cukup, ya, kedaifan, tiba-tiba tuan-tuan dan dirahmati Allah, ada seorang hamba Allah yang datang berjumpa dengan wanita ini hanya semata-mata nakkan tanah arwah suami dia. Itu saja. Masya-Allah. Rupa-rupanya lelaki yang datang ini betul-betul menginginkannya. Sedangkan tuan-tuan dan dirahmati Allah, asalnya tanah tu tak ada siapa-siapa yang nak, ya, tak ada siapa-siapa yang nak. Tapi Allah boleh hantar seorang hamba Allah yang betul-betul menginginkannya dan memberikan bayaran yang sangat mahal. Terkejut dia tuan-tuan dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala datangkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada wanita ini yang dia tak sangka. Dengan istighfar, Allah hilangkan kesusahan, kelaparan dia. Allah hilangkan kesusahan kehidupan daif dia. Allah hilangkan kesusahan dia dengan berikan harta yang banyak. Oh, Masya Allah, yang dia tak sangka-sangka. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan jangan kamu remehkan kelebihan istighfar. Kerana istighfar itu luar biasa. Kita sedang memohon keampunan daripada Allah. Di sebalik itu sebenarnya kita sedang memohon rahmat daripada Allah, minta kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kepada ayat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yumdidukum bi amwal. Allah tambahkan rezeki kamu disebabkan istighfar. Allah tambahkan harta kamu dengan istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana itu janji Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman, kita wajib imani. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rezeki Allah, amwal, harta daripada Allah boleh datang dengan macam-macam bentuk, macam-macam cara. Ya. Cuba tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita sebenarnya istighfar kerana kita sedar kita hamba Allah yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa-dosa kita, ya. Daripada kita muda sampailah sekarang, banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Maka peranan kita istighfar saja. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perbanyakkan istighfar yang lain daripada yang lain. Yang kalau hari ini kita istighfar biasanya mungkin lepas solat saja, lapang-lapang sikit, istighfarlah 3-4 kali. Tapi cuba tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disiplinkan diri kita istighfar yang 100 kali sehari, ataupun 200-300 kali sehari, bahkan 1000 kali sehari. Sebagaimana ada seorang alim nama dia Asy-Syaikh An-Nabil, ya, Asy-Syaikh An-Nabil, dia banyak tazkirah dia di dalam YouTube, ya. Alim masya-Allah, kan, banyak dia bagi tausiah tazkirah. Dia kata ada seorang hamba Allah, ya, cerita tentang firman Allah tadi, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah banyakkan harta kamu dan anak pinak kamu. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kisah yang macam ni hampir sama je dengan kisah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Cuma kisah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang kita sebutkan tadi, ada orang mengadu tentang tak hujan, ada orang mengadu disebabkan tak kefakiran, ya, tak ada harta, dan orang mengadu kepada dia tentang tak ada anak. Cerita tu habis di situ saja. Tetapi Asy-Syaikh An-Nabil Al-Audi, dia kata apa? Dia kata datang kepada saya sepasang suami isteri, bertahun-tahun kahwin, belum dapat lagi anak.
Ya, jadi cerita ni bukan cerita yang kisah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang 1000 tahun yang lalu. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini adalah kisah dia yang dia sendiri hidup, masih hidup lagi sekarang orangnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, datang kepada dia sepasang suami isteri, ya, yang mengadu kepada dia dah berkahwin belum dapat anak, bahkan dah buat rawatan. Dah buat rawatan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nak kata rawatan ni dia boleh tahu ada masalah lelaki tak subur ke, isteri tak, ada rawatan. Tapi apa yang dia kata kepada Syekh An-Nabil, dia kata kami dua-dua dah buat rawatan, dua-dua tak ada masalah. Masya-Allah. Dua-dua tak ada masalah. Maka Syekh An-Nabil dia menasihatkan benda yang sama. Jadi kalau kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita ada di antara anak kita ke, ataupun saudara mara kita, anak-anak buah kita ke, kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita betulkan sikit cara kita. Cara kita, kat negara kita ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pasangan suami isteri yang tak dapat anak, stres tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Raya tak nak balik kampung, ya, cuti-cuti sekolah tak nak balik. Sebab apa? Ya, saudara-saudara bila tanya tu, dah berapa tahun kahwin ni, tak dapat anak lagi. Nak kata tanya pun bukan tanya, nak kata nasihat pun bukan nasihat, tapi datang tu macam smash macam tu saja, kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apakah lebih baik kalau kita gunakan pendekatan yang dilakukan oleh para ulama, kan? Saya doakan kamu dan kamu banyak istighfar pada Allah. Ya, kisah-kisah yang macam Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Syekh An-Nabil ni, kenapa orang datang mengadu masalah? Sebab mereka nak memohon agar orang-orang yang alim ini doakan mereka. Tapi orang-orang alim ini dia kata, okey, kamu balik biar saya doakan. Tak macam tu. Tetapi orang alim akan doakan orang yang mengadu dan pesan banyakkan istighfar. Kata Syekh An-Nabil, aku pesan kepada mereka agar banyak istighfar. Ya, agar banyak istighfar. Biasalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kata kalau istighfar tu nak berapa banyak kali istighfar, ya? Ada yang bertanya lah. Jadi kata Syekh An-Nabil, biar kamu suami 1000 kali istighfar sehari, dan kamu isteri 1000 kali istighfar, 1000 kali. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam kita katakan tadi, kan, kalau istighfar astaghfirullah, 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 itu kalau 100 kali baru 2-3 minit. Kalau 1000 kali baru 20-30 minit saja, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kadang-kadang kita perjalanan sini nak ke Melaka pun lebih 20-30 minit istighfar 1000 kali. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kes yang kita katakan tadi, laki tak ada masalah kesuburan, isteri tak ada masalah kesuburan, kata Syekh An-Nabil, lepas 6 bulan dia telefon saya. Pasangan tadi telefon saya dan kata alhamdulillah isteri dia hamil. Berapa bulan kemudian dia telefon lagi, kata alhamdulillah dah bersalin. Masya-Allah, istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang rasa macam saya okey je ustaz, family pun okey, ya, harta, rezeki, pencen pun semua okey. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, istighfar. Ya, istighfar dulu. 100 kali, 200 kali, istiqamah. Bahkan kalau boleh 1000 kali sehari. Tengok macam mana, betapa luasnya rezeki Allah, betapa luasnya apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, Allah boleh bagi. Ya, Allah boleh bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara apa yang disebutkan tentang istighfar. Amalan mudah saja, kan, amalan yasir wa ajrun kabir. Cuma yang saya cerita malam ni mungkin beza sikit dengan yang sebelum ni, sebab kita banyak ceritakan yang minggu lepas tentang Al-Ikhlas ni. Semuanya pahalanya ya, di syurga nanti. Allah binakan mahligai di syurga. Pahalanya khatam Al-Quran, pahala semua ajrun dia, ganjarannya berbentuk pahala yang kita tak nampak. Tapi istighfar kita memang boleh nampak. Kita memang boleh nampak. Bahkan kita dapat kelebihannya di dunia, bahkan kita akan dapatnya juga di akhirat. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuban liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Apa maksud tuba, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Tuba ni bermaksud beruntunglah, berbahagialah, ya, berbahagia, beruntung, untung sekali. Tuba, ya.
Siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan dengan orang yang beruntung? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Yang beruntung itu, yang berbahagia itu adalah orang yang pada hari akhirat nanti, ni cerita akhirat pula. Yang di akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia mendapati di dalam buku catatan amalannya terdapat istighfar yang banyak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malam ni saya suka nak mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kerana istighfar tu mudah Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia sangat-sangat mudah. Dia sangat-sangat mudah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana yang mudah itulah kita perbanyakkan. Ya, ada amal-amalan yang lain yang bukanlah kata susah, taklah susah juga, tetapi ganjarannya besar. Tapi kita nak tengok bahawa yang sedia ada, yang dah memang ada. Macam kita banyakkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang memang kita sedia ada, dah ada. Kita memang dah ada benda, tinggal lagi perbanyakkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa rugi sekali bila mana kita tahu satu-satu amalan, kita dah hafalnya, tinggal lagi kita tidak membacanya. Rugi sekali ya. Jadi bila mana kita dah ada, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ibaratnya bila kita dah ada modal tu, laburkan dia. Jangan kita simpan saja. Kalau kita simpan saja, dia setakat itulah saja. Tapi bila mana kita laburkannya, maka dia akan bertambah, bertambah dan bertambah kebaikannya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa dalam banyak-banyak istighfar, disebutkan bahawa ada satu istighfar yang dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar. Yang ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun kita dah pernah dengar kan, kita kena jadikan dia amalan harian kita. Ya, dia tak memadai tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sayyidul Istighfar ni kita tahu saja dan kita tahu kelebihan dia. Bahkan kita menghafalnya tapi kita tak baca, rugi. Tak jadi. Dia tak sampai kepada fadilat dia. Nak sampai kepada fadilat Sayyidul Istighfar, kita kena baca hari-hari. Bahkan saya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nasihatkan, siapa yang belum lagi menghafalnya, siapa yang belum pernah mendengarnya, Sayyidul Istighfar ni dia penghulu istighfar. Dia istighfar yang paling special. Ya, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam banyak istighfar dengan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullah, 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 tapi ada satu istighfar namanya penghulu istighfar. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membacanya, sebelum baca Sayyidul Istighfar, saya akan baca, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah boleh cuba ikut insya-Allah. Saya nak ceritakan tentang apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man qalaha, siapa yang membacanya. Jadi Sayyidul Istighfar ni tak cukup kita hafal kemudian kita simpan, tak cukup. Ya, kata Rasulullah, wa man qalaha, siapa yang membacanya, siapa yang menyebutnya, minan nahari, pada siang hari, muqinan biha, dia yakin dengan apa yang disebut. Jadi ada dua syaratlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Pertama, bila dibaca Sayyidul Istighfar tu bunyi dia, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. Nanti saya sebutkan lepas ni insya-Allah. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada dua syarat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa man qalaha, siapa yang membacanya. Yang kedua, muqinan biha, dia baca dan dia yakin apa yang dia katakan itu minan nahar, pada siang hari. Famata min yaumihi qabla an yumsi, lalu dia mati pada hari itu sebelum masuknya waktu malam. Ya, yumsi ni patutnya petang, tetapi maksudnya habis maghrib tu, habis yang asar itulah masuk maghrib. Kalau dia meninggal dunia sebelum daripada maghrib itu, fahuwa min ahlil jannah,
Maka kata Rasulullah SAW, dia termasuk dalam penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni ganjaran luar biasa. Baca Sayyidul Istighfar tak sampai 1 minit. Baca Sayyidul Istighfar tak sampai 1 minit. Tapi kalaulah kita mati pada malam ini, kalau kita mati pada malam ini, janji Rasulullah SAW, fahuwa min ahlil jannah. Dia termasuk dalam penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab istighfarnya. Sebab istighfar. Dengan istighfar Allah jadikan kita penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan bang dirahmati Allah, itu yang kalau dibaca pada waktu siang lah. Ni dah malam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qalaha," dan siapa yang membacanya, yang menyebutnya, minal laili, pada waktu malam pula, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin apa yang disebutkan itu, famata qabla an yusbih, lalu dia meninggal dunia, malam ni dia meninggal dunia sebelum subuh. Sebab hari ni tuan-tuan bang dirahmati Allah, dia terbahagi kepada dua. Daripada subuh sampailah ke maghrib, maghrib sampailah ke subuh. Jadi barang siapa yang baca pada waktu malam, kemudian dia meninggal dunia pada malam ini sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia juga merupakan penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, itu berarti setiap pagi, setiap subuh kita kena baca Sayyidul Istighfar. Mana tahu kita meninggal dunia sebelum malamnya. Kemudian bila masuk malam saja kita baca Sayyidul Istighfar. Mana tahu kalau kita meninggal dunia pada malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dan tuan-tuan bang dirahmati Allah boleh ikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kejap pendek saja kan tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kalau kita baca, itu sebab kita baca berdua lah, kita baca ramai-ramai kan. Kalau kita baca bunyi dia, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak sampai 1 minit. Tak sampai 1 minit tuan-tuan bang dirahmati Allah, tetapi janjinya fahuwa min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah kan. Sebab itu nama dia Sayyidul Istighfar. Cuma tuan-tuan bang dirahmati Allah, Sayyidul Istighfar, bahkan istighfar pun sama juga. Bukan bererti Sayyidul Istighfar saja yang kita sebut, kita kena meyakini apa yang kita sebut. Bila mana kita sebut astaghfirullah wa atubu ilai, ya Allah aku mohon keampunan daripadamu dan aku bertaubat, pun kena sebut, kena faham juga. Bukanlah kita istighfar astaghfirullah tanpa memaksudkannya. Kita maksudkannya, kita mengatakan bahawa kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk Sayyidul Istighfar memang dah disebutkan dengan jelaslah bahawa tuan-tuan bang dirahmati Allah, bila kita sebut Allahumma anta rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah Tuhanku.
Kat situ kena ada keyakinan lah ya. Dekat situ ada tauhid. Tauhid itu bererti kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkaulah Tuhanku ya Allah. Bahkan kita taukid lagi, kita sebut lagi, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Ya. La ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan aku, Kau yang jadikan aku. Wa ana abduka, dan aku ni ya Allah memang hamba-Mu. Maksudnya kita mengakui bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ini dan kita dan saya ini berada tertakluk kepada janji-janji-Mu ya Allah. Tak boleh aku, tidak mampu untuk aku menepisnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku memohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada kejahatan-kejahatan yang aku lakukan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, sebenarnya kita sedar ataupun kita tak sedar, banyak dosa yang kita lakukan dengan panca indera kita, tapi Allah tak mencabutnya. Ya, Allah tidak mencabutnya, Allah tidak menariknya. Ya, dengan mata kita gunakan untuk melakukan maksiat, Allah tak tarik nikmat mata daripada kita. Bagaimana kalau Allah menariknya? Bagaimana kalau Allah menariknya? Ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita minta Allah, a'udzubika ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada kejahatan ataupun kesilapan yang aku lakukan ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada aku. Ya Allah, Kau berikan nikmat sihat pada aku. Aku mengaku itu semua daripada-Mu ya Allah. Nikmat kecukupan, nikmat kesihatan, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat, semua nikmat. Aku mengaku semuanya datang daripada-Mu ya Allah. Abu itu kita kata kita mengaku, kita mengakui. Wa abu bi dzambi, ya Allah, dan aku mengaku. Dan aku mengaku bahawa aku ni berdosa pada-Mu ya Allah. Aku ada buat dosa pada-Mu ya Allah. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Maka ampunlahkah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tak ada siapa-siapa yang boleh mengampunkan melainkan Engkau ya Allah. Yakin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dah ajarkan kepada para sahabat tentang sayyidul istighfar, maka baginda pun bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha. Barang siapa yang membacanya pada siang hari lalu dia yakin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tak tahu, kita tak pernah tahu bilakah akan sampainya ajal kita. Tetapi kalaulah kita sentiasa mengamalkan sayyidul istighfar, bila-bila sekalipun ajal kita, bila-bila sekalipun, bila sekalipun tarikhnya, bila sekalipun tahunnya, usah kita bimbang. Kalau kita istighfar, kita amalkan sayyidul istighfar, lalu kita meninggal pada hari itu ataupun pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang di antara kita mungkin baru kali pertama dengar dan kata macam, Ustaz, kalau yang astaghfirullah wa atubu ilaih itu macam mudah sikit, senang sikit, pendek sikit. Itu macam panjang sikit Ustaz kan ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kena hafal lah pula Ustaz. Tak rugi. Tidak rugi menghafalnya tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sekalipun kita mengambil masa seminggu Ustaz baru saya dapat hafal, tak mengapa. Asalkan kita dapat menghafalnya. Tak hafal pun tak apa tuan-tuan dan dirahmati Allah. Yang penting kita ada baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Baca tengok pun tak ada masalah. Cuma nak kata kalau kita hafal tu kan, tengah-tengah bawa kereta ke, tengah berjalan ke, on the way pergi surau ke, on the way mana-mana saja, bila-bila masa saja. Bahkan tuan-tuan dan dirahmati Allah, setiap kali berdosa, setiap kali bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain beristighfar yang banyak-banyak,
baca Sayyidul Istighfar, minta keampunan betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa istighfar itu dilakukan pada waktu yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Quran, ya. Istighfar tu pada bila-bila masa saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tapi ada masa yang spesifik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, iaitu wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, waktu sahur. Waktu sahur tu biasalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita pun maklum kan, ya. Kita sahur kalau lah subuh pukul 5.50, kita sahur pukul 5 kan, 5 suku. Waktu tu lah kita sahur. Ya, yang kalau Ramadan orang yang sahur lepas lepas tarawih, lepas witir, lepas tu dia moreh, dia makan lebih sikit, kata ni kira sahur sekali lah. Tu bukan sahur tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tu baru moreh je, ya. Yang sahur ni, yang ashar tu waktu sahur, waktu yang pukul 5 pagi. Jadi waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah waktu yang sangat-sangat digalakkan untuk kita beristighfar. Ya, sangat-sangat digalakkan kepada kita beristighfar. Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap malam, ya, pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat. Sedangkan Allah Maha mengetahui, Allah tak tanya malaikat pun Allah tahu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan juga, ya, bahawa ada di antara hamba-hamba Allah yang beribadah di tengah-tengah malam. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, ada tak di antara mereka yang memohon keampunan daripada aku? Jadi boleh jadi kita yang waktu tu, boleh jadi yang waktu yang kita sedang istighfar, astaghfirullah, Allah bertanya kepada para malaikat, ada tak yang beristighfar? Lalu malaikat berkata, ada ya Allah, si fulan beristighfar. Kata Allah, aku ampunkan mereka. Masya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui, ada tak di antara mereka yang sedang bertaubat kepada aku? Ada tak yang bertaubat? Ya. Lalu malaikat berkata, ada si fulan. Boleh jadi yang bertaubat itu kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, aku terima taubat mereka. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya-Allah, itu di antara kelebihan kita istighfar, ya. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala selalu salahnya. Hari-hari ada dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ada lalainya, ya. Hari-hari ada waktu yang kita melakukan dosa pada Allah. Maka kuncinya istighfar. Bila mana kita diuji oleh Allah, ada musibah, istighfar. Bila mana kita ada masalah, ya, kita istighfar. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Kalau kita inginkan rezeki, ya, rezeki yang bertambah, rezeki yang berganda daripada Allah, maka perbanyakkan istighfar. Cuma pada malam ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak ajak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah istighfar. Kemudian saya akan tutup dengan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita buat istighfar yang ringkas saja. Saya baca, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah boleh ikut. Astaghfirullah. Okey, kita tambah sikit. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita tambah sikit lagi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara sebelum kita habis, ringkas saja insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu surah pendek saja dalam Al-Quran. Satu surah tu namanya Suratul Nasr. Pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi cerita idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan, ya. Allah Subhanahu wa taala bagi kejayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan yang macam mana? Kesenangan yang macam mana? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu dapati, kamu nampak manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbundung-bundung, ramai sekali. Itu kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjaya, apabila kamu senang, apabila kamu gembira, apa yang kamu kena buat? Fasabbih, tasbih, subhanallah, ya, bihamdi rabbik, dan puji Allah subhanallah, puji Allah, alhamdulillah, wastaghfir, dan istighfar pada Allah. Walaupun kamu sedang dapat kesenangan ni, bukan tengah dapat musibah, astagfirullah, tak. Ni dapat sedang ni, dapat bonus, dapat harta, dapat kegembiraan, dapat berita baik, wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan surah ini turun di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam diturun ayat ini, maka baginda pun berbanyakkan bertasbih dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya, baginda baca di dalam solat baginda, ketika rukuk, ketika sujud, di luar solat, baginda banyak membaca yang demikian. Saya baca dan tuan-tuan bang dirahmati Allah boleh cuba ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekejap tertinggal kalimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekali lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kita cuba amalkan macam tu lah. Bila ada dapat gembira kan, kadang-kadang tak semestinya benda yang gembira-gembira sangat kan. Ya, contohnya ni, contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata bulan ni bulan Disember, gaji masuk awal, gaji dah masuk dah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Gembira kan? Gembira dapat. Walaupun nanti kena sabarlah, bulan Januari tu panjanglah sikit kan. Tapi bila dapat tu gembiralah, ya. Bila gembira tu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, macam tu. Kemudian tuan-tuan bang dirahmati Allah, yang terakhirlah, sebab nanti minggu depan insya-Allah kita jumpa, kita cerita benda lain pula kan, ya. Jadi dalam satu hadis yang tak silap saya dah pernah ceritakan, cuma kita amalkan sama-sama tuan-tuan bang dirahmati Allah, mudah sekali. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui. Badui ni orang kampung lah, ya. Datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata badui ini, "Ya Rasulullah, ajarlah kepada aku beberapa kalimat. Ajarlah kepada aku beberapa kalimat yang untuk aku amalkan." Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun mengajar dia, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Jadi bila badui tu dengar, dia happy, dia pun balik. Dia pun pergi. Dia baca, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian bila dia baca, kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia terfikir balik, Rasulullah ajar saya tasbih kan. Dia patah balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, "Ya Rasulullah, subhanallah untuk Allah, alhamdulillah untuk Allah, la ilaha illallah untuk Allah, Allahu akbar untuk Allah." Tu subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Tu semua Allah. Yang saya punya apa? Apa yang saya nak minta, apa yang saya dapat? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa nampak dia patah balik tu, Rasulullah senyum. Rasulullah dah tahu dah, mesti dia akan tanya. Kan? Bila dia bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun berkata, kamu sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kerana bila mana kita sebut subhanallah, Allah jawab. Bila kita kata maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah,
Allah kata kamu betul, kamu benar. Walhamdulillah, dan segala puji bagimu ya Allah, kamu benar. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah, kamu benar. Allahu akbar, Allah Maha Besar, kamu benar. Kata Rasulullah, kamu tambah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah saya. Bila kita kata macam tu, Allah kata aku telah perkenankan, aku telah ampunkan. Kemudian kamu baca Allahumma arhamni, ya Allah sayangilah saya. Allah jawab, saya telah perkenankan. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya. Kata Allah, aku perkenankan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baca tuan-tuan dan puan dirahmati Allah boleh ikut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengan kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa, Allah kata aku tunaikan, aku perkenankan, aku bagi. Masya-Allah. Bayangkan kita minta ampun, Allah bagi keampunan. Kita minta Allah sayang pada kita, Allah sayang pada kita. Kita minta rezeki daripada Allah, Allah kata aku perkenan, Allah akan bagi. Jadi berapa untungnya kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekadar itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan istighfar sebati dengan jiwa kita, sebati dalam diri kita. Selalu ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang 70 kali sehari, jangan kurang 100 kali sehari. Bahkan kalau lebih banyak lebih baik, lebih banyak lebih baik. Allah akan tunjukkan ya kepada kita apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang menonton secara live. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita teruskan amalkan istighfar dan kita akan jumpa pada minggu hadapan dengan amalan yang lain pula. Mudah-mudahan kita terus dapat beramal insya-Allah. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.